Aku hanyalah hamba. Aku bukanlah sesiapa. Karena segala apa yang kini aku miliki hakikatnya bukanlah milikku. Aku hanya hambanya yang lemah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai penolongku dan tempatku berlindung. Hasbunallah, hasbunallah. Ada masanya ku jatuh. Hanya padamu ku kembali kerana engkau satu-satunya tempat untuk aku bergantung. Hanya dengan mengingatimu, hati yang kosong terisi kembali. Tuhan, sesungguhnya aku amat memerlukanmu. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat rahimakumullah. Apa khabar anda semua berbagi ini? Diharapkan semua dalam keadaan yang sihat sejahtera, sentiasa berada di atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang ke slot Moh Ngaji bersama saya Ustaz Hadi dari Pusat Pengajian Al-Quran Easy Ngaji. Dan hari ini tuan-tuan dan puan, kita bersiaran langsung untuk episod yang ke-299. Okey, lagi satu slot lagi, insya-Allah kita dah ngam 300 pertemuan tuan-tuan dan puan. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana kita masih lagi diberi ruang dan peluang untuk bersama berbagi ini, mengikuti pengajian. Kita menghidupkan harian kita dengan perkara-perkara yang penuh dengan unsur kebaikan, dan mudah-mudahan para malaikat menjadi saksi di atas apa yang kita lakukan di atas dunia ini, insya-Allah. Moga malaikat mencatat segala kebaikan-kebaikan kita dan sekaligus dapat menghapuskan dosa-dosa kecil kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan yang baru masuk,
yang memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya nak mohon jasa baik anda semua untuk sama-sama bantu saya tolong sharekan kita punya live pada pagi ini. Sama-sama kita sebarkan pengajian kita biar ramai lagi yang boleh dapat manfaat seperti yang anda semua yang bersama pagi inilah. InsyaAllah boleh tuan-tuan. Tolong bantu saya tekan butang share. Jangan malu, jangan segan. Kita nak buat dakwah ni. Jangan ada perasaan malu lah. Okey. Kita share ni pun kira dakwah juga. Betul? Saya dah pernah sebut dah sebelum ni. Jadi tuan-puan kalau ada rasa macam malu dan sebagainya, buang perasaan malu tu. Sharekan aja. Kan? Jangan fikir sangat kata orang ni kata. Jangan duk fikir. Okey, jangan duk fikir sangat benda-benda tu. Sebab apa kadang-kadang apa yang kita fikirkan tu sebenarnya tak berlaku pun. Kan? Itu biasalah. Saya pun kadang-kadang macam tu juga tuan-puan. Nak buat sesuatu tu risau kan. Takut kan nanti orang ni kata apa. Tapi kita kena cuba ubah lah. Kita cuba sedaya upaya. InsyaAllah mudah-mudahan. Ya Ustaz, saling membantu. Betul. Alhamdulillah. Baik, kepada yang baru masuk, selamat datang semuanya. Alhamdulillah. Ni ada nama-nama ni, kawan-kawan kita yang baru masuk ni. Saya tengok di komen ni, Alhamdulillah. Terus share tuan-tuan perempuan. Tak ramai lagi bersama kita ni, baru dalam 40 orang je. 49. 49 orang. Jadi teruskan share, kita pun nak mula dah ni. So, untuk bacaan kita pagi ni, kita akan sambung muka surat 408 tuan-tuan dan puan. 408 tuan-puan boleh tengok di bawah ni. Muka surat 408 sehingga 412. Macam sekarang ni kita berada pada surah Ar-Rum. Dan nanti dua muka surat terakhir, muka surat 411 dan 12 tu kita akan masuk surah yang seterusnya lah, iaitu surah Luqman. Jadi tuan-tuan puan boleh buka Quran masing-masing, bersedia. Dan untuk kita punya sharing tajwid hari ni, bedah tajwid muka surat 99. Okey? Muka surat 99. Puan Sadaria, saya ada hal pagi ni tak dapat beristiqamah. Tak apa. Semoga dipermudahkan urusan anda semua. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, anda semua dah bersedia ke? Jadi sama-sama kita bermuhasabah dulu pagi ni, insya-Allah. Sekejap lagi kita akan beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama-sama. Dan untuk di awal ni saya nak ajak untuk sama-sama kita perbetulkan niat kita, ya, tajdid niat kita. Kita niatkan apa yang kita buat ini semuanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada niat-niat yang lain tu, kita tolak tepilah. Ya, kita betulkan niat, muhasabah seketika. Dan seterusnya kita niatkan juga bacaan kita pada pagi ini kita sedekahkanlah kepada mereka yang kita hajatkan, insya-Allah. Baik, terima kasih juga kepada penyumbang-penyumbang star kita. Alhamdulillah, Puan Nurmina, terima kasih di atas bantuan sumbangan star. Puan Rina Yahya, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Dan kita tak nak buang masa lagi tuan-tuan dan puan, teruskan share kepada yang baru masuk. Sama-sama kita dahulukan pertemuan kita pada pagi ini bagi mendapat keredaan Allah dan barakahnya. Kita mula dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. Kita teruskan bacaan istighfar kita, insya-Allah. Sama-sama. Ready? 1, 2, mula.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan, jom kita teruskan untuk agenda kita yang berikutnya. Bacaan kita muka surat 408 tuan-tuan dan puan. Muka surat 408. Jadi sebentar saya akan buka dulu. Amalan salihah. Puan Siti Rohani. Amalan salihah. Okey, baik. Muka surat 408 tuan-puan. Wa idza massan nasa dhurrun da'u rabbahum. Boleh tuan-tuan dan puan? Dah buka ke? Muka surat 408 insya-Allah. Jom kita baca bersama-sama. Apapun saya ingatkan kembali, kita betulkan niat kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberi kelancaran pada lisan kita untuk kita membunyikan ataupun melafazkan, mengalunkan ayat Quran. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Baik, dah ready semua? Saya harap anda semua sudah bersedia dan jangan lupa bantu juga untuk semakkan bacaan saya. Kalau ada apa-apa kesilapan ke, tuan-puan boleh tuliskan di ruangan komen, insya-Allah. Nanti kita akan baiki sama-sama. Yang baru masuk tuan-tuan dan puan, bantu saya tolong share dahulu sebelum kita mula ni. Boleh? Saat lagi kalau dah start baca, saya dah tak boleh cakap dah. Kepada tuan-tuan dan puan yang baru masuk ni, yang belum share, tolong bantu saya tekan butang share. Boleh? Batuk pula ni. Okey, baik. Tarik nafas. Ready tuan-tuan dan puan? InsyaAllah bersemangat. Sedia. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من
سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء
السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
Kita ulang sekali lagi untuk ayat 54 ini dengan wajah bacaan yang kedua, yang mana huruf dad ini dibaca dengan baris hadapan. Pada 3 tempat yang saya tandakan ini, kita boleh baca dengan 2 wajah, iaitu baris atas seperti yang tertulis dalam mushaf kita, dan kita juga boleh baca dengan baris hadapan, tuan-tuan dan puan. Ini adalah bacaan menurut qiraat kita, iaitu qiraat Asim riwayat Hafs melalui jalur ataupun Tariq Asy-Syatibi. Baik, kita ulang sekali lagi dengan bacaan huruf dad ini berbaris dhammah ataupun berbaris hadapan. Sedia semua? 1, 2, mula. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخف
كالذين لا يوقنون صدق الله العظيم. Baik tuan-puan, kita ada lagi 2 muka surat yang berbaki insya-Allah. Cuma saya nak sentuh sekali lagi berkaitan dengan bacaan pada ayat 54 ini. Jadi saya harap anda semua jelas pada 3 kalimah ni, kalimah yang sama, dha'fin. Kalau kita tengok di sini ada kalimah dha'fin, ni yang pertama, kemudian sekali lagi ulangan dia, dha'fin, kemudian satu lagi dha'fan. Jadi untuk 3 kalimah ini dalam qiraat kita boleh baca dengan 2 wajah. Saya harap anda semua catatlah ya dalam nota ataupun Quran. Saya cadangkan catat dalam Quran lah, senang. Tulis ada 2 wajah. Bila kata 2 wajah ni maknanya 2 cara bacaan. Kita boleh baca dengan baris atas, dha'fin, 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 dha'fan. Kalau kita nak pilih baris atas, maka baca semua baris atas. Dan pilihan yang kedua, kita boleh baca dengan baris depan. Kalau kita nak baris depan, semua baris depan. Okey, jangan tukar-tukar pula. Semua baris depan. So, kalau baris depan bunyinya du'fin, du'fin, du'fan. Itu sahaja. Dan bacaan yang ada pilihan ni hanya di sini sahajalah. Bukan semua huruf dot ya, kita boleh baca. Bukan semua huruf dot macam ni kan. Ada huruf dot juga. Kat sini tidak ada pilihan lah. Yang ada pilihan hanya pada ayat 54 surah Ar-Rum ini sahaja. Page berapa? Ini page 410. Okey, 410. Jadi kalau nak mudah baca seperti yang tertulis kat sini lah, baris atas kan. Cuma kalau kita dengar ada orang baca baris depan, janganlah kita kata itu lahnu jali pula, kesalahan nyata tu tukar baris. Tidak, kat sini dua-dua wajah dibenarkan. Okey, dua-dua wajah dibenarkan. Baik, wallahu alam. Tuan-puan jelas? Kalau anda semua clear, tuliskan di ruangan komen, saya clear. Boleh? Tuliskan di ruangan komen tu, saya clear. Maknanya tuan-puan faham lah kan? Okay, boleh? Baik. Jadi insyaAllah kita teruskan bacaan kita, lagi 2 muka surat yang berbaki. Kita akan masuk surah Luqman. Kita ada 2 muka surat lagi, 411 dan 412. Cuma saya nak bagi tahu pada tuan-puan, kalau tuan-puan tengok muka surat 412, bermula ayat bermula ayat 18 kat bawah ni. Bermula ayat 18, kat sini agak susah nak baca. Dia punya bunyi tu, orang kata apa, kalimah-kalimah dia bukan kalimah yang selalu kita sebut-sebut. Terutamanya ni di awal ni, wala tusa'ir khaddaka linnas. Kemudian yang ni lah, pada saya yang agak susah kat sini. Kalau tuan-puan tengok nak baca tu, ada 3 huruf isti'la tu, huruf tebal. Jadi nak kena kontrol huruf ghain mati, lepas tu nak kena selesaikan sifat dia tu, rakhawahnya, kemudian huruf dad yang hidup, kemudian huruf dad yang mati. Kan? Huruf dad hidup, huruf dad mati, yang mana kita nak matikan dalam keadaan kita kena jaga ketebalannya, sifat tebalnya, dan dalam masa yang sama nak elakkan daripada berlaku lantunan. Kemudian nak kena ikhfa tebal kat sini. Waghdud min sautik. Kat sini agak sukar ya. Kemudian inna ankaral aswati la sautul hamir. Baik, kat sini susah sikit lah. Kat sini susah sikit. Cuma pada saya sejujurnya, kalau saya sendiri pun sangat berhati-hatilah kat sini.
daripada dulu lagi. Kalau baca memang kena bagi tumpuan lebih sikit. Kalau tak bagi tumpuan memang terplank out lah, senang cerita. Memang terplank out bunyi dia tu nanti. Jadi saya harap nanti kita baca sat lagi ni, bila kita nak baca ayat dua ayat ni 18 dan 19 ni, kita baca dengan penuh berhati-hati lah. Boleh? Ni saya bagi tahu siap-siap ni. Kan? Saya bagi tahu siap-siap. Baik. Jelas semua? So jom kita mulakan bacaan kita. Okay, ready? Surah Luqman. InsyaAllah. Isti'azah. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum azabun muhin. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran. Kita ulang sekali lagi. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة
فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف Itu ulang sekali lagi. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Selesai bacaan kita tuan-tuan dan puan. Jadi ayat yang terakhir tadi dapat ikut dua yang terakhir tadi. Waqsid fi mashika waghdud. Tu. Susah benar rasanya. Huruf dad. Huruf dad ni berantu sikit. Okey, baik, cuba tuan-puan tengok ayat 18 ni. Pada kalimah maraha kat sini kat sini saya nak minta untuk kita hati-hatilah. Sebab kalau kita sebut ni maraha. Jadi kita kena jelaskan setiap satu huruf tu. Wala tamshi fil ardi maraha 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 maraha. Kalau kita buat halal-balai je, nanti takut bunyi tu nanti seolah-olah ra ni mati. Kalau ra ni mati bunyinya marha kan? Marha marha. Kalau baris atas maraha maraha. Jadi bunyi dua tu agak mirip. Jadi langkahnya apa dia? Kita cuba orang kata apa? Berikan hak yang sepatutnya lah. Maraha maraha. Kalau ra yang mati ni bunyinya mar mar marha 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 maraha marha maraha marha maraha. Jadi tuan-puan boleh dengar betul-betul. Ada beza tu kat situ. Jadi waktu kita baca tu kena hati-hatilah. Itu saja. Pastikan kita tidak membunyikan maraha ini seolah-olah ra ni mati. Itu je lah pesan saya. Boleh tuan-tuan dan puan. Itu je. Tak ada apa pun. Okey. Kita berhenti dulu kat sini insya-Allah. Dan jom kita pergi pada kita punya bedah tajwid hari ni. Kita akan masuk muka surat 99 tuan-puan.
muka surat 99. Okay, dah ready dah. Hari ni kita bedah tak banyak pun, sikit je. Kita ambil satu ayat je lah hari ni sebab saat lagi saya ada urusan yang nak yang perlu disegerakan. Jadi hari ni kita bedah satu ayat saja. Boleh tuan-tuan dan puan? Esok nanti kita sambung lagi. InsyaAllah, jom kita mulakan. Ni surah apa ni? Ni surah An-Nisa muka surat 99. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inimra'atun khafat. Wa inimra. Baik, nun baris bawah ni terus matikan mim tu macam biasa. Okey, kemudian mim mati jumpa dengan ra ni hukum dia izhar syafawi. Mim mati berjumpa ra. Wa inimra. Wa inimra'atun. Tanwin berjumpa dengan kha, izhar halqi. Kat sini jelaskan tanwin tu. Ra tebal baris atas. Boleh? Wa inimra'atun kha, huruf kha tebal, kemudian panjangkan 2 harakat mat asli. Huruf kha tebal, angkat pangkal lidah untuk dapatkan hasil suara tebal tu, bunyi tebal tu. Kena angkat pangkal lidah. Kemudian fat, huruf ta yang mati. Ta yang mati di sini terdapat syiddah mahmusah. Iaitu suara yang tertahan dan nafas yang terlepas. Tahan suara dulu. Khafat. Tahan dulu. Jangan bagi ada bunyi bunyi lebihan. Khafat. Selesai daripada kita menahan suara tadi, kita lepaskan pula nafas. Khafat. Khafat. Maka dengan itu kita akan dapati bunyi yang kita hasilkan tu akan lebih cantik dan terkawal. Itu je. So pastikan 2 step ni berlaku dengan betul lah. Tahan suara, lepas nafas. Baik. Kemudian mim ba'liha. Nun mati berjumpa dengan ba, hukum iqlab kat sini. Iqlab ni maksudnya tukar. Yang mana kita tukarkan bunyi nun tu kepada mim. Sebab itulah diletakkan mim yang ekor menegak di sini. So kita tukar je lah. Daripada nun kepada mim. Cuma kaedahnya bukan kita tutup bibir dengan sempurna. Mim. Tapi kita tutup bibir kita tanpa tekanan. Mim. Tutup bibir tanpa tekanan. Maknanya kita punya bibir ni, pegangan dia tu dalam keadaan yang lemah. Kita melemahkan pegangan di antara 2 bibir, atas dan bawah. Mim. Tutup macam biasa tapi lemah. Dalam keadaan yang lemah. Boleh faham maksud saya? Mim ba'liha. Ba'liha. Baik, huruf ain ni kita kena sempitkan bahagian tengah kerongkong kita. Sempitkan bunyi dia. Bagi bunyi tersepit. Ba'li. Ba'li. Bagi ada bunyi menyempit tu. Kan? Bunyi menyempit tu. Mim ba'liha. Mim ba'liha. Tapi janganlah terlalu over sangat tuan-puan kan. Kan? Janganlah terlalu over sangat. Nanti bunyi macam pelik lah bunyi dia. Kan? Nanti ujung-ujung takut macam bunyi kucing pula. Biasa je. Mim ba'liha. Ba'liha. Ha 2 harakat mat asli. Nushu, shu mat asli 2 harakat. Zan, tanwin jumpa dengan hamzah, izhar halqi. Jelaskan tanwin. Au, huruf waw mati sebelumnya baris atas. Di sini terdapat sifat lin ataupun kita sebut bacaan lin. Ada unsur lunak ataupun lembut. Nushuzan au. Nushuzan au i'ra. I'ra. Huruf ain mati sempitkan sekali lagi. Ra baris atas tebal dan panjangkan 2 harakat mat asli. Dhamfa. Tanwin pada dhat ni berjumpa dengan huruf fa, ikhfa hakiki. Kita sembunyikan tanwin tu. Don kepada dhamfa. Dan ready nak sebut huruf fa, huruf yang nipis, maka dengung kita secara tak langsung akan turut nipis. Fala junaha. La mat asli, na mat asli, ha pedas. Okey, sempitkan tengah kerongkong juga ha. Fala junaha. Fala junaha.
Boleh? Sempitkan bahagian tengah ke rongkong kita, bahagian tengah. Junaha alai. Huruf Ain sekali lagi sempitkan tengah kerongkong. Ha'a. Fala junaha alaihima. Lai ni bacaan lin juga, sifat yang lunak lembut. Hima ma mad asli pada asalnya jumpa dengan hamzah berubahlah nama hukumnya mad wajib mad jaiz munfasil, MJM, mad jaiz munfasil. Kadar harakat juga berubah 4 ataupun 5 sahaja, 4 lebih utama. Alaihima nun mati jumpa dengan huruf ya. Kat sini idgham bi gunnah, IBG, idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah, sama je kedua-duanya. Nun mati jumpa ya. Pastikan waktu idgham ni maksudnya masukkan bunyi nun ke dalam huruf ya serta dengung. Bila sebut dengung, pastikan ianya berlaku pada hidung. Bunyi hidung tu ada. Yusliha. Baik, huruf sad yang mati tebalkan, angkat pangkal lidah dan sekeliling lidah kita. Yus. Kena muncung bibir lah. Muncung bibir tu bukan sebab sad tu tebal, tapi sebab huruf ya tu. Yus. Waktu kita sebut you tu dah muncung dah bibir kita. Tapi waktu kita matikan huruf sad, kalau kita perasan pelan-pelan bibir kita yang daripada muncung tadi dia akan mula membuka lah, kembali kepada biasa. Boleh? Kemudian liha mad asli 2 harakat, bainahuma bacaan lin bainahuma, mad asli 2 harakat, huruf sad tebal, lam yang mati sul, bainahuma sulha, bainahuma sulha, bainahuma sulha, bainahuma sulha, bainahuma sulha. Gitu. Matikan lam macam biasa, pegang makhraj lam, sul, jangan lepaskan. Kalau lepas awal sangat nanti jadi tawallud, sulla, kan? Sul, pegang. Itu maksud pegang tadi. Bainahuma sulha. Baik, ha ni mad iwad. Kita gantikan tanwin itu kepada bunyi mad 2 harakat. Sulhan jadi sulha. Kemudian kita berhentilah. Seterusnya wasulhu. Kat sini alif lam syamsiyah. Kita terus je masukkan waw tu ke dalam huruf sad. Wasul. Sekali lagi huruf lam, pegang makhraj lam betul-betul. Wasulhu, ha pedas, sempitkan ha berbaris depan, hu muncung bibir, khair. Baik, wasulhu khair. Ra ni nak baca tebal ke nipis, tuan-tuan perempuan? Lama tak tanya soalan kan. Huruf ra ni nak baca tebal ke nipis bila kita berhenti ni? Khair. Ataupun khair. Tebal ke nipis? Macam biasalah. Bila ada jawapan, pastikan ada huraiannya sekali. Kalau tuan-puan jawab tebal, sebab apa tebal? Kalau tuan-puan jawab nipis, sebab apa nipis? Boleh jawab di ruangan komen tu. Wasulhu khair. Tak naklah buat. Tebal, nipis, tebal. Okey. Macam mana tuan-tuan perempuan? Jawab Pastikan anda semua jawab. Jawab lah tuan-tuan Tulislah kat ruangan komen tu. Jangan malu. Betul salah belakang kira. Betul salah belakang kira. Kita belajar daripada pengalaman. Tebal, nipis, tebal. Kacang-kacang tu tebal lah.
Tebal sebelumnya baris atas. Kacang. Okey. Okey ke tu, tuan-tuan dan puan? Lama tak tanya ni. Tebal, huruf sebelumnya yang hidup dan sebelumnya huruf isti'la, huruf tebal. Huruf kha tu lah ya. Okey. Macam mana tuan-puan? Okey ke tu? Lama tak tanya soalan kan? ha. Please jawablah Ustaz. Redact dulu. Tunggu Ustaz. Bagi kawan-kawan jawab dulu. Kita nak tengok juga. Saya nak tengok respon sahabat-sahabat dulu. Saya tengah cari mana ayat Ustaz. Ni khair. Nak baca tebal ke nipis? Soalan saya raw tu nak baca tebal ke nipis? Puan Norijah, nipis sebelumnya baris bawah. Mana tu baris bawah tu? Tak ada baris bawah sini Tuan pun tengok ayat mana ni? Kalimah mana ni? Kat sini ni. Puan Safiah mana ni? Jawab, jangan malu-malu. Puan Safiah dah jawab lah. Dah 3 kali lah Puan Safiah jawab tu. Saya nampak tadi. Okey. Baik, Alhamdulillah. So, terima kasih atas respon semua. Kalau ikutkan ramai lagi yang tak jawab ni. Kan? Tapi tak apalah. Mungkin malu kot gamaknya. Tak apa tuan-puan, jangan malu kan. Kalau saya minta respon tu, tolonglah jawab. Tak apa, belajar pelan-pelan. Belajar pun kena pelan-pelan. Salah betul, tolak tepi. So, tuan-tuan dan puan, soalan saya tadi, di sini kalimah khairun ni bila kita nak waqaf, bila kita nak berhenti, ra tu perlu dibaca tebal ataupun nipis. So, jawapannya ialah nipis. Okey, kita kena baca dengan baca dengan nipis. Boleh tuan-puan? Kenapa nipis? Sebab memang syaratnya gitu. Bila ra mati, okey, baris depan ni tak pakai dah lah tanwin ni. Bila ra mati, sebelumnya terdapat huruf ya mati ataupun kita sebut lin lah, huruf lin, maka automatik ra ini dibaca dengan nipis. Kalau sebelum ni kaedah, kita kena tengok lagi huruf sebelum dia kan. Kena tengok lagi pada kha. Kalau sebelum dia mati, tak boleh nak dapat jawapan. Kena tengok lagi huruf sebelum. Tapi pada ya tidak. Kalau selain daripada ya mati, barulah kita akan tengok huruf sebelum dia lagi. Benda ni kita dah pernah jumpa dah sebelum ni. Tapi biasalah kadang-kadang lupa tak? Terlupa tu biasa. Jadi tuan-puan, saya harap anda semua jelas. Alright. Ra mati sebelumnya ya yang mati. Tadi ada yang jawab ya mat. Hati-hati tu. Pastikan anda kenal baik-baik beza ya mat dengan ya lin. Dua huruf ni berbeza betul. Puan Dia, ada hadiah tak Ustaz? Hadiah ada. Boleh minta. Boleh hadiah, tuan-puan boleh claim pada pasangan ataupun keluarga yang terdekat. Cakap je. Tadi saya dapat jawab soalan Ustaz Adi betul. Boleh tak nak hadiah? Minta je kat pasangan masing-masing. InsyaAllah
tuan-puan akan dapat. Okey? Petik nama saya. Nanti dapatlah tu. Mungkin tak dapat kambing, dapat lembu seekor. Kan? Nak pula nak raya haji ni. Okey. Jom. Kita sambung lagi tuan-puan. Boleh? So dapat jawapan khair. Kita kena baca dengan nipis. Dia dua je. Kalau ra mati sebelum dia ada ya lin ataupun ya mat, baca nipis confirm. Kalau selain ya, barulah kita akan guna step lain. Kena tengok lagi sebelum dia. Tadi ada yang jawab berkaitan dengan huruf isti'la pada kha. Itu semua tak berkait lah. Inilah perbincangan huruf. Ra dia sangat luas dan memang kena ulang selalu lah supaya ingat. Wallahu a'lam. Puan Nurija, saya tengok ayat lain tadi Ustaz. Itulah tu. Awak pelik juga jawapan tu. Boleh? Okey, nak tuntut. Okey. Puan dia kata, saya tak makan daging lembu Ustaz. Tak apa, minta je apa-apa. Arnab ke, belut ke, benda yang boleh dimakan lah. Okey. Nipis ya Ustaz. Betul, Puan Siti Rohani. Nipis So bunyi dia macam ni. Saya ambil daripada atas lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير والصلح خير والصلح خير والصلح خير والصلح خير والصلح خير. Boleh? Wallahu a'lam. Jom sambung lagi sikit lagi. Wa uhdirat. Baik, huruf wa beri atas wa macam biasa. Ha pedas ni matikan, kita sempit ya. Sempitkan tengah kerongkong. Huruf dad baris bawah tebal. Wa uhdi. Wa uhdiratil. Wa uhdi ra til. Di ra til. Kat sini alif lam qamar ya. Nun mati jumpa fa, ikhfa hakiki. Lupa nak tulis. Kat sini maklin tadi. Betul-betul. Kat sini hukum dia maklin 2, 4 ataupun 6 harakat. Dalam masa yang sama, ra itu perlu dinipiskan. Boleh tuan-puan? Okey. Sambung balik nun mati jumpa fa tadi. Ikhfa hakiki dan ikhfa sembunyikan nun. Sembunyikan nun di sisi huruf fa dan dengung yang nipis lah. Ya. Wa uhdiratil anfusush. Ni kadang nak bersilat orang nyebut kalimah ni tuan-puan. Afushushu bunyi dia. Afushushu, huruf sin tu tukar jadi shin sekali. Tak tahu lepas apa kan. Wa uhdiratil mungkin panik ke maknya. Itu yang bunyi fushushu. Kan? Pastikan kita sebut satu persatu. Selesaikan fu, su. Huruf sin dari depan su masuk dalam shin. Sushu. Cuba sebut. Sushu. Tuan-puan ikut saya. Sebut. Sushu. Sushu. Boleh? Rasa bersembur nak kontrol. Itulah tu. Tuan-puan kena hati-hati tuan-puan. Kalau salah buat gaya ni memang orang ingat kita ngehalau kucing je kan bunyi tu. Kita bukan halau kucing ya. Nak halau anjing ke apa tak. Kita nak baca ni fusushuh. Tu. Susah sikit. Memang susah pun. Saya dulu belik kat sini. Tapi sebab bila kita dah selalu nengok perkataan ni, so lama-lama dia okey lah.
Jadi tuan-puan selesaikan satu-satu. Itu je lah jalan dia. Fu, sushu, sushu. Okey, dia tak selesai takat tu je. Kemudian sebenarnya jadi kita pening ni sebab ha ni. Mungkin kita panik sebab ada ha sabdu kat sini. So, macam mana nak matikan ha tu? Tuan-puan balik semula pada ni. Boleh? Balik semula pada tengah kerongkong yang disempitkan. Boleh? Dahsyat sungguh skamer. Sampai sini dia buat job. Ni dari dari mana datang ni? Baik. Kena nabar kat situ. Kat mana tu? Tak perlu pun. Puan Nazrina. Nabar ni dia akan jadi pada huruf biasanya huruf waw dengan ya bersabdu kan. Sebab ha ni dia dah ada sifat dia. Tapi kita tak nak kena tonjolkan juga. Wa uhdiratil anfususyuh. Fususyuh. Tu. Matikan ha, macam mana nak matikan ha ni? Bawa balik kepada makhraj ha, iaitu pada tengah kerongkong. Boleh tuan-puan? Macam nak tercekik. Kata Puan Aisyah kata. 6 harakat kan Ustaz? 6 harakat. Kejap. Mana 6 harakat ni? Kita bincang kat mana ni? Sorry, kejap. Puan Lina maksudkan yang mana Saya salah ayat ke? Betul kan? Wa uhdiratil anfususyuh. Dia tak ada 6 harakat ya kat sini. Boleh? Dan dia tak ada harakat lah. Dia tak ada harakat. Mungkin ni kot, teringat ni ke hukum semalam. Belajar semalam baru belajar ni kan. Apa nama? Mat lazim. Boleh? Dan macam tadi kalau ikutkan ada nabar tu betul lah. Kalau ikutkan dalam kelompok kita nabar ni kan saya pernah sebut pada tuan-puan adalah satu antonasi mana kita menguatkan suara ataupun kita menonjolkan bunyi sebutan tu. Jadi kalau ikutkan ada lah. Cuma macam saya kata tadi, kalau kita faham makhraj dan sifat, insyaAllah dia akan ada. Tapi kalau nak tanya tentang nabar tu ada ke tak, betul lah. Kan? Sebab huruf yang bersabdu, bila kita berhenti huruf bersabdu ni memang akan ada automatik. Contoh macam ra bersabdu ke, mustamir. Apa lagi? Contoh Kalau huruf yang kalau waw dengan ya tu biasanya kalau di tengah bacaan. Kalau macam ni di hujung kan. So adalah unsur penekanan tu. Kita tonjolkan dia. Wa uhdiratil anfususyuh. Tu. Tapi macam saya sebut tadi, nabar tu dia akan datang sendiri kalau kita penuhi makhraj dan sifat dia. Anfususyuh. Nampak? Kita dah boleh dengar dah. Itu pun dah kira jadi dah. Okey, dia kita tak perlulah terlalu orang tak apa tekan sangat sehingga ada unsur mat tu. Itu yang nak kena hati-hati tu. Takut salah faham kan. Syuh. Jadi panjang. Ataupun syuh. Dia takkan jadi gitulah. So wa uhdiratil anfususyuh. Gitu. Dia memang biasanya macam ni lah tuan-puan saya beritahu siap-siap. Mana-mana huruf yang kita nak berhenti, ada sabdu, makna kata adalah unsur, apa saya sebut tadi, term tadi?
adalah unsur nak menonjolkan bunyi tu. Boleh faham kan maksud saya tu? Menonjolkan bunyi. Boleh? Nama harakat tadi bukan agak mencabar nak menyebutnya ustaz. Kena ulang-ulang. Betul? Kena ulang-ulang selalu. Huruf bersabda akhir kalimah ketika waqaf kecuali teori reti nak buat. Huruf bersabda akhir kalimah betul. Ketika waqaf kecuali huruf qalqalah dan nun betul. Teori reti nak buat tak reti. Itulah tu. Dia kena banyak-banyak nyebut lah. Kan? Macam kalau kalimah macam saya bagi contoh tadi mustamir. Kan? Kalau ikutkan asalnya mustamirron. Dia ada sabdu. Mustamirra. Mustamirra. Bila nak berhenti itu mustamir. Macam tu kan. Tapi macam saya kata kena tonjol kan. Mustamir. Sebabkan huruf ra tu bersabdu. Samalah macam keadaan kat sini. Huruf ha ni bersabdu. Anfususyuh. Kita macam apa bahasa mudahnya tadilah kita tonjolkan bunyi dia, menonjolkan bunyi dia tu daripada kebiasaan. Saya cuba cari term yang senang lah nak difahami kan. Boleh? Semua huruf ada haknya, betul. Menguatkan suara dan menonjolkan sifat, betul. Boleh Itu matlin yang tadi. Matlin tadi 246 lah yang khair tu kan. Boleh ke? Baik, kita teruskan lagi insya-Allah. Jom. So dapat tadi kat sini alif lam syamsiah. Saya tak tulis lagi. Alif lam syamsiah. Anfususyuh. Tu. Nun mati jumpa ta ikhfa haqiqi. Kita sembunyikan huruf ta. Wa in tuhsinu. Wa in tuhsi. Tuhsi. Wa in tuhsinu. Nu mak asli. Wa tattaqu. Qu mak asli juga. Huruf qaf ni tebal. Huruf qaf ni tebal. Huruf qaf ni kita kena angkat pangkal lidah lah. Wa tattaqu fa innallaha. Nun bersabdu wajibul gunnah. Kalimah Allah kena tebalkan. Hakana. Ka ni mak asli. Nabi ma asli. Ta'malu huruf ain. Sempitkan tengah kerongkong. Sempitkan tengah kerongkong. Ta'malu bima ta'malu. Bima ta'malu huruf ain. Sempitkan tengah kerongkong. Ini nak tulis apa tak payah tulis lah Ta'malu lu mak asli. Na nun baris atas na. Okey. Saya nak tanya sekali lagi. Ra ni. Nak baca tebal ke nipis, tuan-tuan dan puan? Ni soalan terakhir lah. Ra ni, nak baca tebal ke nipis? Kalau tebal sebab apa? Kalau nipis sebab apa? Saya harapkan kali ni jawapan semua betul lah. Semua yang jawab ni semua betul. Boleh? Tak apa. Betul salah tolak tepi. Saya tanya sekali lagi ni. Ra ni nak baca tebal ke nipis? Ra ni baru betul nipis. Okey, nipis. Okey, ada yang kata tebal. Tebal ke nipis? Sebelum tu ada ya tu. Ada ya. Lepas tu sebelum dia ada ba. Nipis. Ada yang kata nipis. Tebal ustaz sebab baris atas. Nipis sebab ada yamat.
Nipis. Puan Kartini nipis. Baca nipis ada yang amat. Sudah koma macam mana ni. Baru twist sikit soalan tu. Sudah pening. Tak apa, tak apa. Nama pun belajar tuan-puan. Jangan risau. Bukan kena rotan pun. Tak apa, jawab je dulu. Saya bagi masa lagi. Beberapa saat. Ada lagi nak jawab? Kalimah ni lah. Raw tu nak baca tebal ke nipis? Bayangkanlah ni periksa tuan-puan. Baru tadi saya mengharap jawapan semua betul kan. Tapi nampaknya hari ni tak berjaya lagi, tak apa. Esok lusa ada lah tu. Kan? Esok lusa ada lah tu. Ra baca nipis sebab sebelumnya ada ya. Okey. Baca tebal. Ra itu hidup satu. Jadi iwat dengan alif mubdal. Okey. Sabar you Ustaz. Puan Naurijah suruh saya sabar. InsyaAllah. Bersabar. Bersabar itu indah. Fasabrun jamil. Okey. Okey tuan-tuan, jom. Ini kalimah khabiran. Bila kita berhenti, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Khabira. Baik. Ni tanwin baris atas tuan-puan. Macam ni saya nak beritahu Kalaulah ra ini dalam keadaan yang berbaris, okey, dan kita memang bunyikan dia, maka kita tak perlu dah nak tengok huruf sebelum, huruf selepas, huruf sebelum, tak perlu. Macam sekarang ni, kalau kita baca bima ta'maluna khabira, tuan-puan tahu kan bunyi dia macam tu, betul tak? Jadi kalau tuan-puan boleh bunyi dia macam tu, khabira, maknanya kita dah tahulah huruf ra itu dibaca dengan tebal. Sebab kat sini hukum dia mad iwad. Mad iwad. Kalau yang B ni mad asli tadi, kan kha ni huruf yang tebal. So khabira, kita kena baca ra dengan tebal. Boleh? Huruf tu hidup. Dah 3 kali jawab Puan Jusiah. Jangan risau, saya nampak komen tu. Bima ta'maluna khabira. Jadi kita sebut ra tu pun dah tebal. Yang jawab nipis tadi, adakah anda baca bima ta'maluna khabira? Itu dah mirip-mirip bacaan taqlil ataupun imalah. Bukan pada qiraat kita lah. Kabira ataupun bunyi baris atas lah bukan imalah, sorry. Imalah bunyi dia lain. Tapi bunyi yang ra, kita tak akan baca kopi tu. Tak akan baca bunyi macam tu. Bima ta'maluna khabira, tebal. Okey. So kalau tuan-puan tengok huruf sebelum tu, dia tak akan berlaku lah. Kita tak akan tengok huruf sebelum. Kita akan tengok huruf sebelum ni waktu bila tuan-tuan puan? Waktu ra mati. Mati. Dan kita tahu mad iwad ni kita tak matikan ra. Kita hanya tukar bunyi tanwin kepada apa? Mad 2 harakat. Jadi persoalannya saya nak tanya, adakah bila kita tukar ra tu jadi mati? Tidak. Dia masih hidup. Cuma tukar tanda baris je. Daripada tanwin, ron, jadi ra. Maka status pada ra tu masih lagi huruf yang hidup. Ianya tak dimatikan. Bila tak dimatikan, maka kita nak tahu tebal ataupun nipis hanya perlu lihat pada baris dia sahaja.
Kalau dia baris atas, tebal. Kan? Macam ni kalau ditanya alasan kenapa dibaca tebal, sebab ianya berbaris atas. Itu sahaja. Bukan sebab ya sebelum dia, bukan sebab sebelum dia baris bawah. Tidak perlu. Boleh? Wallahu a'lam. Akhirnya Ustaz sebut nama saya. Puan Jusia. Mantap, mantap. Okey. Minta maaf lah kalau ada nama-nama yang saya tak sebut tu kan. Kadang saya baca je. Jangan risau. Nama anda semua tetap di hatiku, Cewah. Yang kenal lah kan. Yang tak kenal tu tak apalah. Pelan-pelan lah kita berkenalan. So tak ada bunyi khabira. Khabir pula. Huruf kha terikut nipis. Khabira. Takkan baca macam tu lah. Bima ta'maluna khabira. Tebal. Okey lah tu. Boleh? Puan Asyah. Waalaikumsalam. Okey. Okey, Waalaikumsalam Puan Sufiah Majid. Lama tak jumpa. Sibuk ramaknya. InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan. Baik, jadi itu saja tuan-puan. Jom kita baca balik daripada atas ayat yang kita dah bedah tadi. Sedia semua? Jom tarik nafas. Fokus pada bacaan kita insyaAllah. Pada yang kalimah ni tadi, fususyuh, hati-hati. Ingat, kita jangan halau. Bukan halau kucing. Fususyuh, syuh. Tu, tak mau macam tu. Fususyuh. Bagi kemas sikit. Boleh? Okey, jom. Ready. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. Kita ambil فَلَا جُنَاحَ. فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Boleh? Baik, Alhamdulillah. Terang-terang ada Mak Iwat. Itulah tu. Jadi insyaAllah, terima kasih tuan-tuan dan puan untuk kehadiran anda. Nanti esok kita sambung lagi insyaAllah. Ayat 129 dan 130. So, itu saja untuk hari ini. Dan insyaAllah, okey, sebentar lupa pula. Ada benda nak cerita sikit ni. Kepada sahabat-sahabat yang baru lah kepada sahabat-sahabat yang baru sahaja mengikuti kita punya program-program di Easy Ngaji ni. Jadi insyaAllah kita akan ada satu pertemuan khas untuk anda. Ni khusus untuk mereka yang baru-baru lah.
Kalau yang orang lama nak join juga boleh ke? Boleh, tak ada masalah. So, insyaAllah, tuan-puan akan bersama saya pada 21 Julai 2022 dalam satu webinar percuma. Ni webinar percuma yang bertajuk Rahsia Simbol dalam Al-Quran. Okey, webinar percuma sahaja, Rahsia Simbol dalam Al-Quran. Jadi dah sampailah turn untuk seminar yang akan berlangsung akan datang ni nanti, iaitu Easy Tajwid, kan? Seminar Easy Tajwid, yang mana kita membaca Quran ni dengan memahami formula-formula ataupun simbol-simbol lah yang ada dalam Quran. Jadi sebelum berlangsung seminar, saya nak ajak dulu anda join dulu kita punya webinar percuma ni pada 21 Julai. Lambat lagi, ni baru 6 hari bulan. Tapi kita dah iklan kat awal-awal sebab nak minta tuan-puan bersedia. Okey, masuk dalam grup siap-siap. So nanti dah tiba tarikh ni nanti, insyaAllah kita akan bertemu dan saya akan kongsikanlah kepada anda beberapa tajuk. Tak lama pun. Slot ni sekejap saja. Kita mula jam 9 malam. Dan tengoklah mungkin lebih kurang dalam 1 jam, 1.5 jam begitu. Lebih kepada nak bagi pendedahan awal lah. Berkaitan dengan rahsia ataupun kita kata simbol-simbol yang ada dalam Quran. Saya yakin ramai yang dah belajar benda-benda ni. Tapi saya percaya juga ramai lagi yang belum mendapat pencerahan, yang belum belajar, belum pernah dengar lagi dan seumpamanya lah. Jadi khas buat anda yang baru lagi, yang baru mengikuti pelan-pelan ikut Easy Ngaji ni, jom program ini untuk anda, insyaAllah. Yang orang lama boleh tak nak join? Boleh join, tak ada masalah. Tak ada masalah. So, seminar tu bulan 8 ke Ustaz? Betul, seminar itu bulan 8. Seminar nantilah, seminar yang betul-betul official tu nanti bulan 8 nanti. Yang ni webinar dulu. Webinar ni lebih kepada orang kata apa, muqaddimah lah. Kita nak tarik sahabat-sahabat kita ni nak berkenalan dulu. Macam biasa Easy Ngaji dia akan buat dulu kan webinar, nak ajak tuan-puan biar faham dulu apa benda yang kita nak bincang ni. So jom. Ustaz, Amito Gold kena daftar tak? Okey, untuk Amito Gold tak perlu daftar ya. Untuk Amito Gold, saya ulang sekali lagi, anda tak perlu daftar. Sebab seminar ni dah termasuk sekali. Boleh? Jadi insyaAllah bukan tanda-tanda tu semuanya tahu, betul. Jadi insyaAllah tuan-tuan puan, tuan-puan boleh join. Tuan-puan boleh join, kita ada grup. Sekejap Ada tak link? Sekejap saya tunggu. Okey, ada. Sip, baik. Terima kasih. Jadi tuan-puan, kalau nak join ni, tak pun semualah yang sedang menonton ni, jom saya nak ajak anda sama-sama kita masuk dalam webinar Rahsia Simbol dalam Quran ni. Dan macam mana nak masuk? Tuan-puan tekan link di ruangan komen tu. Nampak tak? Di ruangan komen tu ada satu link webinar Rahsia Simbol dalam Quran. Tuan-puan tekan kat situ. Boleh? Tekan sahaja. Ayuh, tekan ramai-ramai tuan-puan. Lepas tu nanti share pula kat grup-grup link ni. Webinar percuma je pun. Kan? InsyaAllah tuan-puan boleh tolong sebar-sebar kan. Nanti untuk yang seminar yang berbayar ada juga nanti. Tapi itu tunggulah, saya war-warkan nanti. So untuk yang percuma ni saya harap tuan-puan ambil lah. Orang tak apa, ambil peluang yang ada ni kan. Follow je. Okay, mana tahu kok ada benda-benda yang boleh kita dapat dan kita sharekan pada masyarakat luar nanti kan. So itu je harapan saya. Jom bersama dalam webinar Rahsia Simbol ni. Kemudian tuan-puan boleh ambil link tu. Okey, ambil link tu dan terus sebar-sebarkan. Boleh? Ni grup Telegram ni. Okey, kita buat grup Telegram. Kita dah jarang dah pakai WhatsApp, melainkan kelas-kelas yang besar lah. Setakat ni memang kita buat Telegram sahaja. Ustaz, saya rela dihukum. Terang-terang sangat cuai. Tak apa.
Lawak apa Kartini? Jom gegarkan pentas webinar Rahsia Quran Kasih Meletup ke Babum. Betul-betul. Boleh tuan-tuan? Link dah ada di ruangan komen tu. Tekan ramai-ramai. Tolonglah tekan. Kalau bukan anda yang tekan, siapa lagi nak tekan? Betul tak? Jadi tuan-puan je lah harapan. Harapan untuk menekan butang tu. Okay? Link tu. So tekan tuan-tuan. Tekan je. Jangan malu, jangan segan. InsyaAllah. Yang ni goal tak goal, tekan juga. Okay? Sebab ini webinar kan. Lain. Okay? Itu sahaja. Dah siap daftar Ustaz terbaik Puan Nora Aisyah. So yang lain, jangan tunggu lagi. Jangan lepaskan peluang ni. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita cuba susun ni dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang tuan-puan impikan kan, nak belajar tentang apa yang ada di sebalik Quran ni, alhamdulillah saya rasa anda dah berada di tempat yang betul. Memang kami di Izin Ngaji ni tak mampu untuk sediakan semua benda yang anda mahukan, tapi sepastinya sebahagian besar tu dah ada dah di Izin Ngaji ni. Jadi harapnya tuan-puan istiqamah, cekalkan hati, dan jangan putus asa. Itu sahaja nasihat untuk diri saya sendiri dan anda semua yang bersama menonton pagi ini, insyaAllah. So kalau tuan-puan jelas, itu sajalah. Tak ada apa dah. Jadi kita tamatkanlah pertemuan kita pada pagi ini. Terima kasih saya ucapkan buat anda semua yang hadir pada hari ini. Kita tangguhkan dengan doa tilawah dan tasbih kafarah suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami, ya Rabbal Alamin. Tasbih kafarah suratul Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Baik, tuan-tuan puan, alhamdulillah, terima kasih semua. Update Puan Nazrina tadi katanya ada 9 orang. Alhamdulillah. Tak apalah. Jadilah 9 orang pun kan. Yang menonton ni ada 79 orang kan. 60 orang. Jadi saya harap anda semua yang ada ni bolehlah join dalam grup Telegram tu. Sama-sama kita memeriahkan program tu nanti. Sama-sama masuk tengok-tengok pun jadilah kan. Kalau yang dah mahir-mahir ni tak apa. Ada 9 orang. Tak apa, mungkin tuan-puan akan tekan nanti bila kita dah habis ni Ustaz lagi. Nanti kita akan letak lagi sekali link, tuan-puan masuklah. InsyaAllah. Kemudian nanti boleh copy link tu, boleh sebar-sebarkan. Boleh. Yang ngajarnya siapa? Kejap nanti tuan-puan bersama saya lah nanti. Dalam webinar tu bersama saya lah. Ya. Baik. Jadi itu saja, insyaAllah. Terima kasih di atas kehadiran anda semua pada pagi ini. Jadi yang baik itu semua daripada Allah SWT. Yang kurang itu daripada saya. Maaf salah silap kalau ada ketelanjuran bahasa. InsyaAllah kita jumpa pada esok hari. Dan selamat meneruskan aktiviti anda.
Yang nak masak tu hati-hati, elok-elok masak apa semua. Dan kita jumpa esok jam 8.30 pagi seperti biasa, insyaAllah. Apa lagi? Tak ada apa dah kot. Itu sahaja. Jangan lupa saat lagi masuk dalam link tu dalam grup Telegram tu, insyaAllah. Dan macam biasa, hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Dan sama-sama kita berterima kasih pada Allah SWT. Dan kita jumpa lagi pada esok hari. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye. Aku hanyalah hamba. Aku bukanlah sesiapa. Kerana segala apa yang kini aku miliki hakikatnya bukanlah milikku. Aku hanya hambanya yang lemah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai penolongku dan tempatku berlindung. Hasbunallah, hasbunallah. Ada masanya ku jatuh. Hanya padamu ku kembali kerana engkau satu-satunya tempat untuk aku bergantung. Hanya dengan mengingatimu hati yang kosong terisi kembali. Tuhan, sesungguhnya aku amat memerlukanmu. Hasbunallah. Aku hanyalah hamba. Aku bukanlah sesiapa. Kerana segala apa yang kini aku miliki hakikatnya bukanlah milikku. Aku hanya hambanya yang lemah. Hasbunallah. Cukup
masanya ku jatuh. Hanya padamu ku kembali kerana engkau satu-satunya tempat untuk aku bergantung. Hanya dengan mengingatimu, hati yang kosong terisi kembali. Tuhan, sesungguhnya aku amat memerlukanmu. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai penolongku dan tempatku berlindung. Hasbunallah, hasbunallah, ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghitsu, aslih li sya'ni kullahu. Hasbunallah.